Hello guys. Ni Acap nak tanya korang sikit ni. Korang ada tak member-member yang duduk rumah kan, goyang-goyang kaki, tahu-tahu hujung bulan masuk. Hujung bulan je ada duit. Diorang buat apa kat rumah? Yes, of course guys. Diorang mesti trading punya kat rumah. And Acap sure diorang juga menggunakan FBS broker trading macam-macam. Sebab apa? Aplikasi ni merupakan salah satu aplikasi trading yang paling selamat dan yang paling best sekali guys. Sebab apa? Mereka ni telah pun menerima penglibatan dalam hampir 150 buah negara. Kalau kita duk risau benda ni scam ke apa, jangan risau guys. Sebab FBS ni dah ada sebanyak 23 juta dan 410,000 shareholders. Dan mesti korang tahu kan, Leicester City, diorang ni juga merupakan antara partner untuk FBS broker trading ni guys. Korang tak payah pening-pening nak cari broker trading yang lain-lain, tak payah. Sebab FBS ni guys adalah yang paling senang kita percayai. And paling best sekali, dia punya commission memang best. Satu lagi, modal diorang serendah $1 je guys. Mana nak cari? And the best part is guys, minimum leverage dia 1/3,000 guys. Memang kecil gila. Dan dia punya spread start daripada 0 PIP guys. And kalau mungkin korang terkia-kia lagi tak faham macam mana nak start dengan FBS ni, jangan risau guys. Diorang ada 24/7 punya pembantu untuk korang roja, untuk korang dibantu macam mana nak mula berdagang daripada dalam FBS ni guys. Kat dalam tu ada macam-macam lah guys. Ada video tutorial, ada webinar, semua disediakan secara percuma. And jangan risau guys, FBS broker trading ni dikawal oleh IFSC. Senang cerita, memang mudah gila guys untuk kita mula berdagang di FBS trading ni guys. Satu lagi, Acap lupa nak bagi tahu, yang FBS sekarang tengah buat kontes guys. Diorang nak bagi hadiah sejumlah $1,000 untuk siapa-siapa yang join kontes ni. Untuk permulaan korang untuk trading guys, senang saja. Macam mana cara dia? Korang hanya perlu pergi buka account dekat FBS broker ni. Lepas tu korang dah sign up, korang just perlu masuk dan mula trading dekat dalam FBS ni guys. Bermula dengan $100 sebagai deposit korang. Dan korang terus tulis dekat komen dekat bawah ni, korang bagi tahu Acap kenapa korang suka berdagang dekat FBS trading ni. Sebab apa? Acap hanya nak pilih 10 saja nama yang bertuah dan satu saja pemenang untuk Acap nobatkan dia dan layak menerima $1,000 tadi guys. So cepat-cepat sertai sekarang kontes ni sebab dia sangat-sangat limited. Terus komen dekat bawah dan klik link dekat description untuk download FBS broker trading. Hello good people, Assalamualaikum semua. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, hari ni kita nak borak dengan korang tentang satu filem ni Satu filem yang bagi Acap, dia mengingatkan Acap tentang my childhood lah. And filem ni juga merupakan my childhood fear. Banyak fakta menarik sebenarnya guys untuk filem ni. Sekejap lagi kita akan kongsikan dengan korang tentang filem Pontianak Harum Sundal Malam. Pernah dengar lagu yang ni versi yang tak sedap lah. Okay, so jangan lupa tekan like, tekan subscribe dan juga hit bell notification guys. Kita akan kongsi dengan korang sekejap lagi. Tapi kita layan intro dulu. Let's roll it. Okay guys, macam yang kita tahu, cerita ataupun filem Pontianak Harum Sundal Malam ni sangat masyhur di era tahun 2000 dulu. Pelbagai fakta sebenarnya di sebalik cerita ini, dari segi pembingkinan, sejarah dan juga pemilihan pelakon tu sendiri guys. Acap baca, Acap pun macam serius lah, this thing happen. Okay, so hari ni kita nak cerita dengan korang fakta-fakta menarik tentang filem Pontianak Harum Sundal Malam. Okay, first kita cerita pasal latar belakang filem ni dulu guys. Kalau kau nak tahu, filem ini merupakan salah satu filem yang paling popular di Malaysia yang bergenrekan
genre seram. Dekat Malaysia ni, genre seram ni sebenarnya susah tau nak cari makan. But Pontianak Harum Sundal Malam ni merupakan filem seram yang diterbitkan di Malaysia pada tahun 2004 guys. Sebuah filem yang dihasilkan oleh pengarah Suhaimi Baba. Kita tahu dia ni memang hebat dengan pengarahan dia, penulisan dia dan juga pelbagai kisah yang dicuba ketengahkan dalam filem Pontianak Harum Sundal Malam ni. Okey. Kalau kita nak cerita pasal sinopsis, mungkin adik-adik yang tak pernah tengok ke apa kan. Filem ni dia mengisahkan lebih kepada tentang pembalasan dendam akibat satu pembunuhan dan pencarian keadilan pada babak yang kedua lah. Filem ni ada 2 sequel dia. Antara pelakon-pelakon yang turut ada dekat dalam tu seperti Maya Karin, Aziz Iskandar, Eden Nerina, Rosyamno dan ramai lagi guys. Kalau korang nak tahu, filem ini telah pun memperolehi kutipan sebanyak RM3.2 juta. Nak senang cerita, filem ni merupakan antara filem yang merekodkan high grossing lah pada era tersebut. Okey guys, itu orang kata apa sedikit sebanyak lah info tentang filem ni. Okey, fakta yang pertama. Yang Acah nak kongsikan dengan korang. Kalau korang nak tahu guys, filem Pontianak Harum Sundal Malam ni adalah merupakan filem seram pertama selepas 30 tahun. 3 dekad lah. Dan menjadi filem seram pertama yang ditayangkan pada ketika itu. Lama kan guys. Maknanya daripada tahun 2000 lebih tu, 30 tahun sebelum tu, which is pasal 1970 lebih lah. Sebab 30 tahun lepas guys, ada satu akta filem 1971 telah melarang filem-filem hantu disiarkan di Pawagam. Tapi mungkinlah lepas 30 tahun diorang dah pindalah akta tu. Sampailah hari ini kita dapatlah tengok filem-filem seram lah. Bukan saja kita nak kata nak tontonkan kepada masyarakat. Waktu tu pembikinan filem tempatan tidak lagi digalakkan. Lebih-lebih lagi yang berunsurkan ilmu-ilmu gaib dan juga halusinasi tentang apa-apa yang tak nampak dan dipertontonkan kepada kita. Faham tak? Maksudnya diorang ni tak nak kita punya pemikiran ni tahyul sangat kan, terlalu duk fikir pasal hantu, benda tu tak ada. That's why diorang buat akta tu guys. Sebab bila kita baca, bila kita selidik, sebenarnya tajuk asal filem ni bukanlah tajuk seperti yang kita baca sekarang, Pontianak Harum Sundal Malam. Tidak guys. Tapi kita cerita dulu, nanti Acap bagi tahu korang apa nama ataupun tajuk asal dia. Okey guys, sebelum ni pengarah mereka which is Suhaimi Baba ada mengarahkan 2 filem. Antara filem yang dia mengarahkan dan berjaya di panggung adalah Layar Lara pada tahun 1997 dan juga Mimpi Moon pada tahun 2000. Okey guys, kalau korang nak tahu guys, dia ni dah start tulis skrip untuk filem ni pada tahun 2000 and telah dirombak sebanyak 9 kali sebelum diluluskan. Okey, kalau korang nak tahulah, Acap bagi tahu korang sekarang, tajuk asal filem ni sebenarnya apa? Tajuk asal filem ni adalah Pontianak Harum Sedap Malam. Sedap tak sedap lah kan. Tapi selepas dia submit benda ni, kena reject, dia tukar nama ni kepada Harum Sundal Malam. Dia kasih buang itu Pontianak lah. Tapi ketika percubaan penerbitan ni dijalankan, tajuknya sekali lagi ditukar menjadi tajuk Pontianak Harum Sundal Malam. Yang mana kita tahu sekarang lah. Sebab menurut Suhaimi Baba, tajuk itu dikekalkan selepas mengambil kira pandangan peminat filem, pakar bahasa dan juga pengkritik seni pada ketika itu. Filem ni juga menggunakan teknik rakaman suara secara terus di lokasi dan dirakam dengan menggunakan kamera berdefinisi tinggi ataupun HD ketika itu guys. Memang gempak lah masa 2000 tu dah pakai HD kan, memang dah style lah. Teknik CGI juga digunakan dan melibatkan kos sehingga lebih kurang RM500,000 guys. Maknanya bajet untuk Pontianak Harum Sundal Malam ni bukan kecil-kecil waktu tu. Memanglah kau kata alah RM500,000 je, waktu tu besar mat. Macam-macam boleh buat tau. So itulah dia guys yang kedua.
Okay guys, untuk yang ketiga ni, ini pun menarik juga guys. Macam kita tahu guys, untuk heroin ataupun watak utama yang menjadi Pontianak dalam filem ni adalah Maya Karin. Korang tahu tak yang sebenarnya Maya Karin ni bukanlah calon utama ataupun merupakan pelakon utama bagi projek filem ini. Kan korang mesti terberanjak kan, siapa yang boleh jadi Pontianak selain Maya Karin? Pada mulanya terdapat seorang penyanyi Indonesia yang telah dipertimbangkan untuk melakonkan watak Meriam sebelum Maya Karin ni dipilih guys sebenarnya. Siapakah dia? Penyanyi Indonesia ni sekarang pun dia top juga guys. Korang pernah tengok tak ASEAN Got Talent? Dia kan ada yang Mak Saleh tu, lepas tu ada seorang kat tengah-tengah tu, lepas tu ada J Park. Yang tengah tu lah Anggun guys. Anggun, penyanyi Indonesia yang tersohor pada waktu itu, telah pun dikatakan menjadi antara kandidat utama untuk membawa watak Meriam pada waktu tu. Anggun ni dia waktu tu dia ni more to modeling dan juga menyanyi tau. So dia ni kira macam tak banyak lah dekat filem ke, dekat drama ke. Tapi disebabkan penampilan Anggun tu, kalau kita tengok sendiri lah kan, dia punya apa ni orang kata body language dia, kalau dia menyanyi, muka dia, aura dia memang sesuai dengan jiwa kuntilanak tu guys. Kalau aku tengok dia pun aku macam Uish, seram kalau dia ni jadi. Macam tu lah lebih kurang. Kalau korang mungkin tak kenal dia lagi, Anggun ni ada jadi model untuk satu iklan shampoo dekat TV masa dekat Malaysia dululah. Okey, kita cerita sikit pasal Anggun ni. Anggun ni nama penuh dia adalah Anggun C. Sasmi. Dia dilahirkan di Jakarta, Indonesia dan merupakan seorang penyanyi, penulis lagu dan juga seorang penyanyi yang sangat-sangat masyhur di negara luar, terutama je di negara Perancis guys. Tapi macam mana pun mungkin rezeki itu tak berpihak kepada dia. Anggun telah menolak tawaran tersebut kerana pada tahun sekitar 2000 sampai 2004 Anggun ni ada projek lagu untuk beberapa filem dan dia tengah sibuk nak melancarkan single solo pertama di Perancis ketika itu. Mungkin dia waktu tu dia tengok okey dekat Perancis ni lebih advance kan, lebih lagi gempak dia punya projek. So dia dengan rendah hatinya menolak untuk membintangi filem Pontianak Harum Sudal Malam. Dan selepas itu diorang casting dan diorang dapatlah seorang bintang yang sedang meningkat naik pada waktu tu, yang berumur lingkungan 20 lebih, which is kita punya Maya Karin. So itulah dia kisah dia. Okay guys, so itu sahaja yang Acap nak share dengan korang, 3 cerita sebenar ataupun cerita di sebalik pembikinan filem ni. Tapi Acap nak tambah satu ni lah, yang keempat ni. Biasa guys, kalau cerita-cerita hantu ni tak sah kalau tak ada kisah sebenar ataupun kisah di mana kita sebagai penonton ni rahsiai. Okay, Acap nak cerita kat korang, ada satu cerita yang Acap baca dekat Twitter. Betul ke tidak jangan tanya aku lah kan, sebab aku bukan menyampaikan berita kan. Okay, aku jumpa kat Twitter, dia kata pernah ada cerita seorang budak perempuan ni dalam lingkungan umur 13 tahun pada waktu tu, dia pergi menonton filem Pontianak Harum Sudal Malam ni. Okey, dia ni kira macam biasa lah guys, kita kan raya ataupun bila sepupu sepapat balik rumah ni kan, kita akan pergi tengok. Waktu tu lah tahun 2000 kan, tak ada phone, tak ada apa kan, semua orang tengok satu TV je waktu tu. Dia ni kira orang kata apa, antara yang diajak lah oleh sepupu-sepupu dia. Berkali-kali lah ajak, jom lah tengok ni ada cerita Pontianak ni, Pontianak Harum Sudal Malam. So budak ni nak tak nak pergilah tengok. Walaupun guys, family dia cukup kenal budak ni memang seorang yang penakut. Okey, cut it short, senang cerita, masa scene Pontianak Maya Karin tu keluar, budak perempuan tu tiba-tiba mula menangis teresak-esak, sehinggalah habis cerita tu guys, dia masih lagi menangis. Family dia ni waktu tu tengok dia macam, yalah biasalah budak takut kan, dia orang gelak-gelak kan, dia orang buat main lagi budak ni. Lepas tu dia dah tengok budak ni macam lain apa semua, dia orang try untuk pujuk budak kecil ni lah. Bila pujuk, dia tak berhenti nangis guys. Lepas dia dah pujuk apa semua, tiba-tiba dia ni bangun dan jalan ke bilik dia. Dia sampai bilik dan dia tutup pintu dia. Okey, masa dia jalan nak ke bilik tu guys, ada something yang kalau aku kat situ kan, aku berdarah-darah. Sebab masa dia bangun, dia nak jalan ke bilik dia, dia sempat tau toleh semua orang yang ada kat situ. And dia pandang macam sinis lah, menganjing gila. Dia macam macam tu. Bukan, itu gatal. Macam mana nak buat mata sinis?
Dia buatlah macam dipandang secara sinis and dia tersenyum. Menurut mak bapak perempuan tu juga, dia orang ada bagi tahu yang sejak daripada kejadian tu dia tak nak pergi sekolah. Dan dia ni juga sering berjaga malam dan kadang-kadang duduk di tingkap bilik dia tu, dan ada juga duduk dekat luar rumah. And macam faham tak? Dia lebih kurang macam dalam filem tu juga. Dia kalau dalam filem tu kau boleh tengok kan, macam ada pontianak tu biasa duduk bertinggi dekat tingkap and duduk dekat tepi-tepi rumah. Dia selalu buat benda-benda macam tu guys. And pernah satu hari bapak dia kunci pintu rumah sebab risaulah, sebab anak dia ni suka keluar waktu-waktu tengah-tengah malam. Sebab bukan nak keluar pergi lepak, bukan guys. Tapi bila malam menjelma, anak dia akan entah mana-mana dekat luar rumah tu. Tapi malam masa bapak dia tengah kunci bilik tu, budak tu dia macam memberontak sebab dia ketuk pintu tu sekuat-kuat hati guys waktu tu. Dan dia macam mengilai sikit lah kat dalam tu. So bila dah jadi macam tu, bapak dia memang dah kata tak boleh kontrol. Bapak dia bawa dia pergi kat satu ustaz ni. And ustaz ni orang kata apa, tolonglah diorang mana yang diorang mampu. Dan ustaz tu ada kata yang dia ni lemah semangat. Dan dia terikut-ikut filem ni punya orang kata apa, kriteria pontianak tu dah mengasuk ke dalam jiwa dia sebenarnya. Tapi lepas tu lepas beberapa sesi rawatan, alhamdulillah budak perempuan tu perlahan-lahan sembuh. Dan alhamdulillah lah selepas tu dia pulih seperti sedia kala. Tapi ustaz tu ada cakap dengan bapak dia, dengan mak dia, budak ni memang tak boleh tonton apa-apa cerita yang berunsurkan seram guys, sebab jiwa dia tak kental. Macam tu lah dia guys, kisah yang Acap nak kongsikan kepada korang. So mana-mana mungkin ada saudara mara kau, adik-beradik kau yang tak berani, jangan duk paksa. Kita tak tahu sekuat mana kat dalam ni kan. Bila dah jadi macam budak ni nanti susah, kita juga yang pening kepala. So itulah dia guys, video untuk hari ni tentang fakta-fakta menarik ataupun kisah-kisah sebalik yang kita nak cerita tentang filem Harum Sundal Malam ni. Acap harap korang terhibur. Mungkin korang pun terkejut dengan fakta-fakta ataupun cerita yang Acap cerita ni. Kita jumpa di video akan datang. See you and I see you guys. Kalau ada salah silap, korang boleh tulis kat komen. Acap minta maaf dulu. I see you and I see you. Sekali lagi. Bye. Assalamualaikum.